Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang aktiviti upselling sempena program Bina Insan Guru yang dianjurkan oleh IPG Kampus Gaya Kota Kinabalu, Sabah. Jadi, sebelum saya meneruskan pembentangan pada hari ini, saya akan berkongsi tentang 5 isi kandungan yang akan saya bentangkan sepanjang sesi pembentangan ini. Di mana yang pertama adalah pengenalan terhadap aktiviti upselling. Yang kedua, definisi aktiviti upselling. Yang ketiga, langkah keselamatan sebelum memulakan aktiviti upselling. Yang keempat, saya akan menunjukkan satu video di mana video tersebut mengandungi peralatan upselling dan tutorial pemasangan peralatan upselling. Dan yang terakhir sekali adalah refleksi saya terhadap aktiviti upselling. Okey, beralih pula kepada pengenalan. Aktiviti upselling ini merupakan satu aktiviti lasak yang menggunakan tali sebagai peralatan utama, di mana aktiviti upselling ini akan menggunakan tali tersebut untuk menuruni tempat yang tinggi pergi ke tempat yang rendah. Sebab itulah aktiviti ini memerlukan tali. Seterusnya, aktiviti upselling ini memerlukan daya ketahanan otot di bahagian tangan dan kaki untuk membuat aktiviti penurunan semasa aktiviti upselling ini. Dan sebenarnya aktiviti upselling ini memerlukan teknik dan kaedah yang betul untuk menuruni tempat yang tinggi pergi ke tempat yang rendah untuk mengelakkan berlakunya kecederaan. Okey, kita beralih pula kepada definisi aktiviti upselling. Sebenarnya perkataan upselling ini berasal daripada bahasa Jerman, iaitu upsellen, yang bermaksud menakik turun. Dan bagi orang Perancis juga, upselling ini dikenali sebagai rappelling. Bagi orang Australia pula, mereka menggelar aktiviti upselling ini sebagai aktiviti snapping. Dan orang Britain pula memanggil aktiviti upselling ini sebagai aktiviti abbing. Okey, kita beralih pula kepada langkah-langkah keselamatan sebelum memulakan aktiviti upselling. Di sini saya ringkaskan kepada 5 langkah sahaja. Di mana yang pertama adalah taklimat. Sebagai peserta yang akan melakukan aktiviti upselling, peserta tersebut perlu mengikuti taklimat terlebih dahulu, apatah lagi peserta yang baru memulakan aktiviti ini. Sebab sekiranya peserta tidak mengikuti taklimat, mungkin peserta tidak akan mendapat pendedahan awal. Ini meningkatkan risiko berlakunya kecederaan ataupun kemalangan. Seterusnya, yang kedua, pemeriksaan, di mana peserta perlu membuat pemeriksaan kesihatan diri sebelum menyertai aktiviti upselling. Bagi orang yang mengalami penyakit, contohnya penyakit jantung, mengalami anxiety ataupun fobia, seboleh-bolehnya mereka tidak digalakkan untuk menyertai aktiviti upselling untuk mengurangkan risiko kemalangan ataupun kecederaan semasa berlangsungnya aktiviti upselling. Yang ketiga, pemilihan lokasi. Ini juga merupakan langkah yang sangat penting kerana memilih lokasi yang sesuai dan selamat dapat menjamin keselamatan peserta semasa melaksanakan aktiviti upselling. Terdapat juga kes-kes di mana berlakunya kemalangan sebab peserta ataupun pembimbing tidak memilih lokasi yang tepat ataupun lokasi yang sesuai untuk melaksanakan aktiviti upselling ini. Seterusnya, pengawasan. Di sini peserta perlu melakukan aktiviti upselling dengan pengawasan pembimbing, dan peserta juga perlu mematuhi semua arahan dan peraturan yang telah ditetapkan sepanjang aktiviti upselling ini berlangsung kerana pembimbing lebih mempunyai pengalaman berbanding peserta. Dan yang terakhir sekali ialah peralatan. Peralatan upselling perlu diperiksa sebelum memulakan aktiviti. Kita perlu memeriksa sama ada peralatan tersebut masih baik ataupun masih sesuai untuk digunakan ataupun tidak. Kita perlu juga memeriksa sama ada
peralatan yang diperlukan untuk aktiviti upselling ini mencukupi ataupun tidak. Ini bagi mengelakkan sebarang kecederaan ataupun kemalangan berlaku semasa aktiviti upselling ini berlangsung. Okey, seterusnya saya akan memperlihatkan satu video yang menunjukkan peralatan-peralatan yang diperlukan semasa melakukan aktiviti upselling. Seterusnya, tutorial pemasangan peralatan-peralatan tersebut sebelum memulakan aktiviti upselling. Saya nak lebih tinggi. Cubalah Lactogrow Active. Ia dirumus dengan lebih kalsium dan DHA Lebih tinggi sayang. dengan lebih kalsium. Lactogrow Active baru.
Yang terakhir sekali adalah refleksi saya terhadap aktiviti upselling ini, di mana saya ringkaskan refleksi ini kepada 4 poin yang utama. Yang pertama, membantu peserta mengatasi rasa takut dan gemuruh pada ketinggian, membina semangat berpasukan dan kepercayaan dalam kalangan ahli, di mana bagi peserta yang baru pertama kali menyertai aktiviti upselling ini, secara psikologinya, peserta tersebut akan merasa gemuruh dan takut sebab dia berada pada ketinggian yang tinggi. Jadi, melalui aktiviti upselling ini dapat mendidik ataupun membina perasaan yakin dalam diri peserta dan mengurangkan rasa gemuruh ataupun takut. Serta dalam aktiviti upselling ini, peserta akan belajar membina keyakinan terhadap rakan sepasukan, terutama sekali kepada pembimbing yang akan mengendalikan tali di atas semasa peserta menuruni tempat yang tinggi tersebut. Okey, yang kedua, membina keyakinan dan menambah kemahiran peserta dalam aktiviti lasak dan aktiviti co-curriculum luar bilik darjah. Seperti apa yang kita tahu, sebagai seorang bakal guru, guru tersebut perlulah mempersiapkan dirinya dengan kemahiran pengetahuan tentang aktiviti lasak ataupun aktiviti luar bilik darjah, iaitu co-curriculum. Sebabnya, semasa aktiviti upselling dalam program Bina Insan Guru ini, bakal guru tersebut hanya bertindak sebagai peserta. Tetapi apabila memasuki alam persekolahan nanti, bakal guru tersebut akan bertindak sebagai pembimbing ataupun fasilitator kepada anak muridnya. Jadi, sebenarnya aktiviti upselling ini adalah latihan awal kepada bakal guru tersebut. Yang ketiga, bakal guru lebih bersedia menghadapi sebarang kemungkinan di tempat bertugas nanti. Okey, poin ini yang saya maksudkan ialah sekiranya guru tersebut dihantar ke kawasan pedalaman yang mempunyai bentuk muka bumi yang berbeza dengan sekolah yang berada di bandar, contohnya sekolah di pedalaman ni biasanya pengangkutan dia akan lalu di air ataupun dia akan melalui curam-curam yang tinggi. Jadi, melalui aktiviti upselling ini, mungkin guru tersebut dapat membina kekuatan ataupun persediaan untuk menghadapi sebarang kemungkinan sekiranya guru tersebut ditempatkan di tempat yang memerlukan kemahiran ini untuk diaplikasikan. Dan yang terakhir sekali, iaitu bakal guru membentuk stamina dan fizikal yang lebih kuat. Melalui aktiviti upselling ini, bakal guru dapat menguatkan stamina ataupun ketahanan ototnya, terutama sekali di tangan dan di kaki. Dan saya rasa sampai di sini sahaja pembentangan pada hari ini. Sekian dan terima kasih.